Mana lah ni ya. Tak apalah. So kalau ikutkan dalam differentiation ni, untuk soalan 1 tu, by using first principle, yang ni awak tak belajar lagi tak belajar lagi. Tidak diajar lagi dalam lecture. So kita tengok dulu lecture untuk differentiation yang awal-awal dia. Okay, yang awal-awal tu. Apa hal tak nak ni? Sekejap ya. Kenapa dia tak nak gerak? Kenapa dia tak nak gerak La ilaha illallah. Ni kenapa ni? Apa masalah kau? Lagi. Ya Allah. Internet ke? Macam cantik je lah internet. App kot. Ya Allah, apa hal ni? Subhanallah, dugaan betul lah. Okey, tak apalah. Kalau kau tak nak, tak apa, stop. Saya terpaksa pakai. Sebab semalam saya pakai saya punya Surface. Surface saya jadi OneNote dia mati-mati. Dia jadi blank-blank. So, saya ingat nak pakai. Tak apalah. Cerabut pula aku pagi ni. Minta maaf ya. Dia bila planning dah cantik kan, tiba-tiba something terjadi. So dia akan jadi semacam lah. Okay, so kita tengok derivative of function. Sekarang ni by using first principle. Kat mana perkataan first principle Tak ada pula dia punya first principle Okay, tak ada lupa pula nak share. Subhanallah. Kenapa tak tegur? Senyap sunyi Saya pun lah korang ni. Kebingungan, madam. Aduh. Sekejap. Okay. Alright. Tengok nota lecture. Untuk differentiation tu. Lepas tu nanti kita akan masuk pada tutur. So sekarang ni dia kata derivative of a function by using first principle. So sebenarnya daripada differentiation ni, kalau pada satu nilai kalau dia kata kat sini at a point, bermaksud dia adalah gradient. Gradient ni adalah kecerunan kalau awak saya tak sure lah, you all belajar tak conic section nanti, dalam tu nanti akan jumpa gradient untuk circle, untuk subhanallah, apa lagi, ellipse, parabola. So nak cari gradient dia, kita kena differentiate. So ini adalah salah satu kaedah lah, macam mana cara kita nak cari gradient. Okay, dengan cara pembezaan lah pada satu point. So sekarang ni kalaulah dalam exam nanti dia tanya differentiable or not, ataupun soalan dia apa, by using first principle, macam tu. So ini kaedah yang awak, saya tak sure tak bagi kot dalam exam kan, dia punya rumus ni. Ini adalah dia punya apa kita katakan, rumus lah, rumus dia. Di mana dia menggunakan limit, okay, h approaching 0. Dengan fungsi tersebut kita tambah h, kita tolakkan fungsi yang asal over dengan h. Ini adalah rumus yang awak kena tahu rumus yang kena tahu. So daripada rumus ni saya patah balik kepada tutur tadi. Alright. So dalam tutur tadi kita dah ada soalan nombor 1 dia by using first principle. So kena gunakanlah rumus tadi untuk kita jawab. Okay, untuk kita jawab. Subhanallah. Copy. Paste. Nak gunakan, ini kelas awak Okay. 106.
Ya Allah, kenapa Saya rasa saya terpaksa jugalah buat something ni kalau terlambat. Nak buat kelas ekstra ataupun nak bagi video? Mana satu yang awak nak? Kelas ekstra. Extra. Tak apa ke? Minggu depan Boleh. ada face to face. Tak Demi apa final. Demi final. Itulah. Saya sebenarnya semalam dah cakap dah kan, kita nak buat yang mana yang online pun kita face to face kan. Tiba-tiba jadi macam ni, so terpaksa lah. Okay, so dia kata by using first principle, find the differentiation of each function. So sekarang dia beri x kuasa 2 tolak 4x tambah 2. Macam mana kita nak differentiate by using first principle? Mesti guna dia punya rumus. Okay. Nak senang kita sentiasa salin dululah kan supaya ingat. So kita ada rumus tadi, f prime x adalah sama dengan limit h approaching 0 and then kita ada f fungsi f tu x dia kita tambahkan dengan h, kita minuskan dengan fx, kita divide dengan h. So fungsi kita tadi yang asal adalah x kuasa 2, lupa dah lah. Tolak 4x. Apa tu? Tambah 2. Okay, Tambah 2. Alright, tambah 2. So sekarang ni kita nak juga fx tambah h. Bermaksud kita kena gantikan segala x kita menjadi x plus h. Macam ni. Okay, kena tambahkan. Setiap x dia kita tambahkan dengan h. So kat sini terpulang, nak expand dulu pun boleh, nak salin dulu boleh, lepas tu baru nak expand pun boleh. Terpulang. Kalau saya suka expand dulu supaya saya tak confuse nanti bila saya nak masukkan kan. Okay, so saya akan dapat apa? X kuasa 2 tambah 2 hx tambah h kuasa 2. Nampak tak kenapa saya suruh awak awal-awal hari tu belajar macam mana cara cepat nak expand. Sebab lepas ni awak nak guna je. Tak ada masa dah kita nak kena expand satu yang panjang lebar tu. Kita gunakan saja terus. Okay, so jadi apa ni? Boleh ringkaskan ke? Tak boleh Okay, so kalau tak boleh, tak apalah. Biar saja. Tak boleh. Okay. Sekarang kita masukkan saja dalam rumus kita. Kita akan dapatlah x kuasa 2 tambah 2 hx tambah h kuasa 2 tolak 4x tolak 4h tambah 2 tolak. Kat sini ramai yang terlupa untuk letak bracket. Tolong ya. Sebab operasi dia adalah minus. Sama juga macam assignment. Ramai yang ternyanyuk. Terlupa letak bracket tu. Habis nanti awak punya persamaan. Okay. So kalau kita ringkaskan dapat x kuasa 2 tolak x kuasa 2 habis kan? Kalau ikutkan habis. Habis. Tolak 4x habis. pun habis juga sebab tolak tambah kan. Lepas tu 2 pun habis juga. Okay, yang tinggal adalah 2hx tambah h. Tambah h kuasa 2 tolak 4h per dengan h. Ingat semula kalau soalan ni limit, kena cari apa penyebab ataupun yang kita nak hapuskan penghapus. Saya panggil penghapus lah. Penghapus ni mana nak tengok? H. So H sekarang dia kata equal to 0 ataupun H je lah. Kan? H je yang kita nak hapuskan tu. So boleh tak kita hapuskan H daripada persamaan ni? Boleh tak? Boleh. Boleh kan? Sebab semua persamaan. Okay, kalau kita tengok kat sini tambah tolak. Bermaksud ada 3 tempat. Sebutan. 3 sebutan. Okey, terima kasih. So dalam 3 sebutan tu semua ada H. Bolehlah kita potong. Kalau salah satu dia tak ada H, tak boleh potong kalau salah satu je tak boleh potong. Tapi ketiga-tiga tu ada, so kita boleh potong lah. Yang tinggal adalah 2x tambah h tolak 4 per 1. So saya tak buatlah per 1 ya. Okey, dah buat macam ni, barulah kita substitute h tu tadi equal to 0. So akan dapat 2x minus 4.
Okay. So kalau ikutkan kan, kenapalah susah-susah sangat ni kan. Kalau ikutkan daripada kita punya fx ni, kalau kita differentiate biasa dapat berapa? 2x minus 4. 2x minus 4. So sama tak? Sama. Sama. Cuma kenapa nak kena guna ni? Sebab awak kena faham lah konsep asal dia adalah dia menggunakan first principle. First principle. Yeah, first principle. So kena tahulah. Yang pentingnya hafal dia punya rumus. Okey. Soalan kedua. Soalan B. Saya bagi awak masa 2 minit untuk buat. Boleh? Boleh tu. Nanti saya nak suruh awak hantar dalam Boleh Telegram. tu. Buat jap. Cuba buat sekejap. Itulah seronok kalau face to face kan. Korang buat, saya pun tengok. Salah ni kan. Ketuk tangan. Tit. Tak apalah. Angan-anganku musnah. Nak buat macam mana. Okay, buat jap. Buat sekejap. Okay, cari dulu kita punya. Ingat, ni saya tunjuk lagi. Ada kita punya rumus. Cari fx tambah h. Nak expand dulu pun boleh, tak expand dulu pun boleh, terpulang mana-mana satu. Lepas tu masuk semula. Cari penyebab dia jadi 0 iaitu h. So make sure boleh matikan h. Ke dah siap? Dah siap bagi tahu? Belum. Belum. Ada ke antara kawan-kawan yang blok A ni yang positif? Ada tak? Doakanlah ya, dia orang cepat sembuh. Kalau tak bergejala tak apa. Kalau yang demam-demam tu makan ubat. Sakit COVID ni, dia adalah sakit yang tak ada ubat lagi setakat ni. Kalau demam, makan ubat demam. Kan? Cuma kalau kita dah vaksin tu, dia tak, insya-Allah takkanlah seteruk yang awal-awal dulu kita tak vaksin, okey? Sebenarnya family saya pun positif dekat kampung. Tapi itulah. Kan, kat Selangor tu macam dah biasa dah. COVID ni macam dah biasa dah. So saya je lah kat rumah, kat sini yang risau. Dia orang okey je. Betul. Betul. Kan? Kenapa? Syaf orang Selangor ke Syaf? Tak. Saya lahir di KL. Lahir dekat Selangor? KL. KL kat mana? Di Tapi? Kuantan. Oh, awak duduk Kuantan, lahir je KL. Tapi biasalah balik KL tu. Nenek kat KL lagi ke? Ke nenek ke siapa kat KL? Nenek kat Kelantan. Nenek Kelantan. Dua-dua? Mak ayah? Kelantan Pio lah ni. Mak ayah je kerja KL hari tu Okay. Itulah sebenarnya kalau dalam kelas kan seronok sambil-sambil berkenalan kan. Semalam tak sempat nak kenal-kenal sangat. Baru nak sembang-sembang, hari ni dah kena ni pula dah. Dah siap dah? Belum. Lama berbenar lah Panjang madam. Madam kalau tak buat saya ni tak boleh tu madam. Buat macam biasa je. Tak boleh lah yang dia suruh guna first principle. Apa yang panjangnya? Ya Allah, pen merah pula dah. Apa yang panjangnya? Ni nak suruh aku buat jugalah ni sebenarnya kan? Ngada-ngada dah koma ni. Tak madam. Tak perlu madam. Sikit je. Cepat. Kejap madam, kejap. Saja je. Ya dah siap. Ya seorang je. Chinese.
ke Yap dengan siapa Chinese? Saya. Kau tiba. Saya cakap Tengok Yap ramai rupanya. Yap semalam senyap je. Kenapa Yap? Sebab you seorang je ke? Saya seorang je. Janganlah malu Yap. Dia orang ni okey je kan? Kan korang ni kan? Korang ni duduk Okey bising-bising. madam. Okey sangat. Ah. Jadi, nak panggil Yap? Nak panggil apa? Kau ada nama lain? Lesin Yang madam. panggil Yap ke? Lesin. Okay. I'm done, madam. Sebab I'm done. okay. Masukkan dalam Telegram. Siapa lagi dah siap masukkan? Saya nak tengok. Yang dah siap masukkan dalam Telegram. Janganlah malu takut salah ke apa kan. Jangan malu Salah tu satu bentuk pembelajaran kan. Kita belajar daripada kesilapan. Pada saya yang penting awak berani. Allahuakbar. Lalat, aku mandilah. Geram pula Lalat. Oh sorry, saya punya skrin tu gelap. Sebenarnya saya Tak mood gitu. saya sebenarnya ni ada sakit apa tu nama dia? Subhanallah. Yang jenis subhanallah aku. Saya tak boleh tengok benda cerah. Saya tak boleh apa nak cakap? Saya tak boleh silau ke madam? silau salah satu penyebab lah. Saya pernah jadi ni apa? Yang dia pusing-pusing kepala pening tu hidup saya ni berpusing. Migraine. Bukan Migraine. migraine. Migraine saya memang migraine dulu. Tapi yang ni yang lagi teruk tu apa? Subhanallah. Ya Allah lupanya itu. aku. Yelah kau bawa tahu je lah kan. Aduh. Okay. So macam mana saya nak besarkan Sebab saya dah klik ni dia jadi besar. Tapi dekat awak tak jadi besar lah ya. Tak tahu, madam. Okay, so boleh tengok kod masing-masing punya Telegram. Daripada situ. Subhanallah. Oh, masih lagi tak boleh Okay, cuba tengoklah. Tengok masing-masing punya Telegram tu. Cuba cek sama tak dengan Izwa. Siapa yang hantar? Sorry, Daniel. Yelah Izwa lah. Izwa punya jawapan. Sama tak? 2x, x kuasa 2 tambah 2hx tambah h kuasa 2 tolak. Okay, dia punya fungsi x tambah h betul. Kalau yang lain yang salah, tolong betulkan Lepas tu kita masukkan dalam kita punya rumus. Okay, and then kita matikan. Lepas tu H semua boleh matikan sebab ketiga-tiga fungsi tu ada. Okay, betul. Yang lain sama tak? Sama. Sama Sama. Alhamdulillah. Okay. So betul lah. Saya tak, alamak, guna Surface ni saya tak boleh conteng lah rupanya dekat Telegram. Saya guna iPad tu saya boleh conteng kan. Alright. So okey tak? Ke nak buat lagi soalan first principle? Lagi, madam. Nak lagi? Nak lagi. Alamak. Saya kurang sikit buat differentiation ni. Nak lagi. Kau tiba je kan. Kejap, kenapa saya tak boleh share saya punya
Wanot. Ya Allah, apa hal ni? Sedihnya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tak apalah. Saya rasa saya kena juga nanti buat extra kan. Tak sempat nak habiskan ni. Cepatlah keluar. Okay. Tak okay. Okay, tak. Okay. So B tadi kita dah bincang macam itulah cara macam mana kita nak gunakan first principle. Untuk tahap awak ni biasa yang simple je. Exponent law semua tu tak ada kot. Tak ada pun nak guna first principle So saya rasa lepas ni saya akan carilah lagi soalan bentuk first principle. Yang dalam lecture nak. Dalam lecture. Kita buat satu lagi soalan. Boleh? Yang dalam lecture. Boleh, madam, boleh. Boleh. X kuasa 2. Okay, kita ambil example 2 lah. Example 1 tu macam simple sikit. Nak yang mana? A, B, C. C. Okay, C. Macam mana nak buat? C. F, X tambah H sama dengan Tarik balik madam. B. Asal susah? Panjang. Oh, kau tak nak pula yang panjang. Nak B ke? B, madam. B Panjang. okay, B. B. Cuba buat sekali jangan saya seorang je. So F, X tambah H akan jadi macam soalan tadi je, bukan Ala-ala So X kuasa 2 tambah 2 HX tambah H kuasa 2 tambah 1. And then kita masuk dalam rumus kita. H approaching 0. Kita punya subhanallah. Kita punya H tu lah. Okay, tolakkan dengan Fx. Make sure dalam bracket. Okay, bahagi dengan H. So, kita akan dapat X kuasa 2 hapus. 1 pun habis. Yang tinggal adalah 2HX tambah H kuasa 2. Okay, bahagi dengan H. And then kita hapuskan untuk H, yang tinggal adalah 2X. Boleh? Nak buat tambah 0 pun boleh. Kan macam Izwa buat, dia buat tambah 0. Last kali tinggal 2X. Okay, boleh Boleh. Okay. So, kita teruskan dengan differentiation biasa. Cuma saya nak tanya, ramai ke yang tak ambil AdMath ni, kelas awak? Ambil. Okay. A tu saya rasa nak skip ke nak buat? A. Buat. Nak buat? Kenapa C dengan C ni B? Nak try buat? Nombor 2? Okay, so nombor 2 tu macam mana kita nak differentiate? Differentiate dia akan dapat 2A ya. Saya salin dulu. 12x squared. Tambah 1 per x squared. Tolak x. Okay. So macam mana nak buat ni pula? So kita kena differentiate kan? Differentiate terhadap x lah. Macam tu. dx. Bukan dy dx. Dy dx bila ada y. Kalau tak ada y depan dia, dy over dx je. Okay. Kalau nak mudah, apa sahaja x yang di bawah, bawa naik ke atas. So kalau 1 per x kuasa 2, kalau kita nak buat naik atas jadi apa? X kuasa. Ya, x kuasa negatif 2. Ni sambil-sambil indices ingat indices masuk final ni. Okay. Okay, dah simplify baru kita differentiate. Berapa jawapan dia? 12x square. 12x square. Tolak Okay.
Tolak Tambah 2x kuasa negatif 3. negatif 3 2 per X Tol- cube. Tolak tolak 1. 1. Okay, so inilah jawapan hasil differentiation dia. Nak bawa ke bawah balik pun tak apa, tak bawa pun tak apa. Cuma mungkinlah nanti dalam exam kena kat bawah kot kan. Dia akan bagi dalam bentuk termudah lah. Biasanya kita positifkan semula kita punya kuasa. Okay, boleh? Boleh. Okay, soalan B. Soalan B, macam mana B? Alamak. B Atas. dia set. Okay, so kita nak differentiate set X dalam kurungan X tambah 2. Square. Kuasa 2. Okay. Alright, semalam, lupa pula ada dalam lecture Okay, dalam lecture saya semalam, saya bagi tahu kira berapa X. Ada berapa X? 2. Ada berapa X? 2X. 1, 2. Apa hubungan antara X pertama dan X kedua? Apa operasi Darab. yang ada? Darab. Okey, darab kat sini. Bila darab, maksudnya awak kena buat hasil darab. Produk. Kalau ada tambah tolak, macam biasalah. Macam tadi kan. Macam tadi ada 3X dia. Tapi hubungan di antara X tersebut adalah hanyalah tambah tolak. So kita boleh differentiate terus. Tetapi untuk soalan B, hubungan antara X tu adalah operasi darab. So bila darab, dia mesti jadi product rule. Bila product rule, kena buat U darabkan dengan V. So kena buatlah U dia berapa. Saya suka jadikan kuasa yang ada nombor lah kan. Kalau set nanti tak ada nombor, susah nak tengok. And then kita pula buatlah pula V. Lepas tu kita differentiate macam biasa. So U prime berapa? Berapa U prime? 1/2. Aha. X. X. Negatif kuasa negatif 1/2. Kuasa negatif 1/2. Okey. Ini baru U prime. V prime, Allah. 2x tambah 2. 2X tambah 4. 2X tambah 4. 2X. 2x tambah. Ya. Okey, kita buat satu-satu dulu ya. Mula-mula kuasa bawa ke depan, lepas tu kuasa tolak 1. Yang dalam kita salin. Lepas tu differentiate pula dalam, kita akan dapat 1. Okey, dalam tu dapat 1. Aduh mak, bising lah pula. Bising tak? Boleh tahan bising madam. Sebab pakcik tu tengah sapu sampah tapi guna Potong blower lumpur. kan. Jadi bising lah sikit. Saya tutup sikit supaya kurang sikit kot. Okey, dah buat macam ni. Kalau saya ajak ikan, ambil daripada V, saya pergi dekat U prime, saya naik ke atas, saya turun balik ke bawah. Okay, so nanti dia jadi ikan sebenarnya. Alamak, ikan saya tak cantik lah. Nampak? Jadi ikan bawal kat situ. Okay, kenapa saya jadikan ikan bawal ni? Supaya saya senang nak menghafal. Saya tak hafal pun saya boleh buat terus. Okay, so kalau ikutkan rumus dia akan jadi U V prime tambah V U prime. Okey, tapi saya guna ikan. Ikan ni maksudnya Allahu Akbar. Bila kita differentiate UV kan, saya akan dapat rumus start dengan echo yang pertama V. So V U prime. Saya tambahkan dengan U V prime. So actually dia sama je lah. Kalau U V prime tambah V U prime, sebab dia tambah tak ada masalah. Kat mana-mana pun tak kisah. Cuma yang nak kesannya nanti, kenapa saya ajar macam ni? Sebab bila dia kena buat quotient rule. Quotient rule. Saya tak sure nanti dalam exam diberi tak rumus. Kalaulah tak diberi, awak kena hafal kan? So dia masih lagi sama. Dia ikan juga.
Cuma sekarang ni ikan dia tu akan jadi VU prime minus. Ingatlah quotient pasangannya tolak. UV prime dia kena over dengan V kuasa 2. Daripada ekor ni dia naik ke atas semula. Dapat V balik lah. Kan ini U prime, V prime. Macam tu. So dia nak atas balik. Okay, itu rumus skala quotient rule. U per V. Allah subhanallah. Kalau product rule, tambah je lah. Tak adalah dia patah balik naik atas. Boleh ingat tak rasa-rasanya? Boleh. Boleh simple je kan. Okay. So, kita differentiate tadi adalah set X. Asal tak lekat ni? Habis ing ke? X tambah 2 kuasa 2. Okay. So, tadi apa? V. V kita adalah X tambah 2 kuasa 2. Apa sal saya punya ni? Dia tak lekat lah. Okay. VU prime 1 per 2 X kuasa negatif 1 per 2 tambah U X 1 per 2 V prime 2X tambah 4. Okay. Sebenarnya saya jarang gunakan yang saya dah expand. Saya akan ambil yang asal. Okay. Kenapa? Sebab dalam differentiation, subhanallah. Dalam differentiation, biasanya kita factorize. Kita jarang expand sebab dia ada kuasa banyak-banyak, lepas tu banyak sebutan. Okay. Ini sambil tips saya bagi hilah macam mana kita nak factorize secara mudah. Ambil nilai pertama, kita ada X tambah 2 kan? Allah subhanallah. Sorry, saya punya bateri nak habis rupanya. Okey, ambil yang pertama iaitu X tambah 2. Factorize untuk kedua-dua belah. Kenapa kedua-dua belah pula ni? Kedua-dua tempat. Maksudnya tempat sebelum ada tambah dan selepas ada tambah. Okey. Maksudnya sekejap hilang dah. Okey, ada. Kan dua-dua belah tu ada X tambah 2 sebenarnya. Sebab tu kenapa saya tak expand sebab saya nak factorize selepas tu. So saya pun keluarkan X tambah 2. Ya Allah, kenapa tak lekat ni? X tambah 2. So sekarang ni saya ada kuasa 2 dan juga kuasa 1. Bila tak ada apa-apa tu maksudnya 1 ya. Ni kuasa 1. Bila kita nak factorize, kena keluarkan, kita kena ambil kuasa terkecil. Salin dulu, saya takut lupa. Ambil kuasa terkecil. Okay, so 1 dengan 2 mana kecil? Mana kecil? 1 dengan 2? 1. Okay, bermaksud saya buat satu bracket besar lah. Bermaksud untuk yang pertama tu masih ada lagi X tambah 2. Selepas tambah ni, ni selepas tambah ni tambah kita. Ada lagi tak X tambah 2? Tak ada dah kan? Yang tinggal adalah 2 sahaja. Okay. So yang tinggal 2 je lah. Macam tu. Okay. Ni tambah tadi pemisah dia. Next kita ada X kuasa, kan? X ni kan? Kita ada X pula. X kuasa setengah dan juga negatif setengah. So saya keluarkan X. Okay, soalan saya. Negatif setengah dengan setengah. Mana yang kecil? Negatif setengah. Negatif setengah. So saya kena keluarkan negatif setengah. Ya Allah. Negatif setengah. Okay. So untuk yang sebelum tambah, yang tinggal adalah 1/2 sahaja. Betul?
Kan? 1/2 je kan? Sebab negatif setengah, X kuasa negatif setengah kita dah keluarkan. Yang tinggal X kat sebelah kanan ni, sebelah sini, dia ada X kuasa setengah. Yang saya dah keluarkan negatif setengah. Berapa yang tinggal? Berapa yang tinggal? Berapa tinggal? Okay, cara dia senang je. Macam tu. Kita keluarkan X kuasa negatif setengah. Kita nak jadi X kuasa setengah. Kita nak buat apa kat tengah-tengah ni? Kenapa ni? Ni darab sebenarnya. Aku tak nampak darab. 1. 1. Betul. Kenapa jadi 1? Kenapa kat sini 1? Ingat balik awak punya indices. Base Tambah. kita darab, kuasa kita tambah. Okay, kuasa dia kita tambahkan. So, bila kita tambahkan dengan 1, dapatlah jawapan dia setengah. Betul tak? Betul kan? So, sekarang betul. X yang X sekarang yang ada kat hujung ni, yang asalnya setengah jadi 1. So 1 saya tak tulis lah. X kuasa 1 Boleh? X kuasa 1 saya tak tulis lah. So yang tinggal adalah, so saya tulis balik lah. X tambah 2, saya buat ke bawah X kuasa setengah ataupun set lah tadi. Yang dalam ni akan dapat X tambah 2 ataupun saya darabkan. Boleh saya darabkan dia. Tambah 2X. Ataupun boleh kecilkan lagi kan sebenarnya. 2X tambah X per 2. 1/2 tambah 2. Jadi 3/2 kan? Betul? Betul tak ni? So jadi 3/2X tambah 1. Boleh ke tak ni? Senyap sunyi ni. Saya blur, madam. Saya pun. Okay. Kita ada X 2 tempat. Okay. Ambil pemalar depan dia. Pemalar depan dia apa? 1/2 dengan 2. So saya tambahlah 2 tu. Oh salah. Bukan 3/2. 5/2. Betul ke tak? 1/2 tambah 2. 5/2 lah. Astaghfirullahalazim. Betul. Okey. 5/2. Oh blur sebab salah lah. Tak, memang blur. Tak. Memang. Dari atas. So sekarang okey ke tak? Dari atas. Atas tu yang mana? Madam ada cara lain tak nak fakturkan? Tak ada yang Faktor yang ataupun panjang. saya tak sure lah. Sebab saya tak tahu sekarang ni kalau awak punya final nanti jawapan tu setakat mana. Sebab tu saya takut nak berhenti kat atas. Saya takut setakat ni je. Kalau dulu setakat atas ni je dah boleh. Tapi bila objektif, saya tak tahu setakat mana jawapan tu nak yang sebab tu saya berusaha juga untuk ajak awak nak factorize. Macam mana saya nak buat kita buat soalan lain pula? Boleh? Mungkin boleh buat soalan lain. Okey sikit. Kod kan? Boleh nampak Yang kod. C tu, madam. C. Set X over set X plus 1. Okay. Alright. So sekarang ada berapa X? 2. 2X. So dalam 2X tu apa operasi yang berkaitan? Bahagi. So kalau bahagi dia akan jadi quotient rule. Okay, so ambil U sama dengan apa tu? Set X iaitu X kuasa setengah. So U prime akan dapat setengah X negatif setengah. Sebelum saya buat pelik-pelik, saya nak tanya basic untuk differentiation boleh buat tak? Basic je ni, yang basic dulu. Boleh? Boleh. Okay. Kalau boleh tak apa. Saya takut daripada awal ni awak tak tahu nak differentiate, susah lah.
Okay, tambah 1 jadi 0. So tak adalah. Alright. Sekarang ni kita nak kena differentiate semula dalam bentuk quotient rule. Quotient rule tadi ikan, kan? Ikan naik Ikan atas. naik atas balik. Ya, ikan naik atas balik. Ding ding. Okay, lebih pula. Okay, so V dulu. V kita adalah X kuasa setengah tambah 1. And then U prime. U prime adalah 1/2 X kuasa negatif setengah. Okey ke? Okey ke? Setakat ni boleh. Boleh. Okey, tolak U pula. X kuasa setengah. V prime. Setengah X kuasa negatif setengah. Saya bahagi dengan patah balik naik atas V kan? So V saya kuasa 2. Okey, setakat ni boleh ke tak? Boleh. Alright. Sekarang masalah kita untuk kita simplify lah kan? Okey, bila nak simplify, kalau ikutkan, pisahkan dulu dengan operasi. Kita ada tolak ni. Tengah-tengah ni ada tolak. Lepas tu kita tengok benda yang sama. Kan? Okey, so kalau ikutkan untuk soalan ni, kita tak boleh factorize macam tadi sebab X kuasa setengah tambah 1 pasangan dia tak ada. Dekat sebelah kanan ni ada pasangan tak? Tak ada. Kat kanan ni ada tak? Tak ada. So bila tak ada tak boleh factorize lah. Tak adalah factorize. Factorize benda lain. Okay. Stress pula aku. Okay, kejap. Okay, kalau tak boleh factorize, biasanya kita tak ambil lah yang pertama tu. Cuba kita ambil yang kedua. Okay. X kuasa negatif setengah ni. Kat sebelah kanan tu ada tak? Ada. X kuasa negatif setengah. Sama pula tu kuasa. Jangan potong. Tak boleh potong. Potong kalau kat bawah. Kalau bawah ni ada X kuasa negatif setengah. Baru boleh potong. Ni tak ada. So kalau tak ada kita factorize. Kita tak boleh potong. Kita factorize keluar dulu. Okay. Setengah. Lupa. 2 pun sama kan? Setengah sini. 1/2. Masuk sekali. Sorry. Tak perasan. Ada setengah sekali. So setengah X kuasa negatif setengah. Yang dalam ni akan tinggal X kuasa setengah tambah 1 tolak X kuasa setengah. Boleh ke? Boleh. Yang lain? Setengah. Kan? Boleh. Yang ni saya tak salin lagi. Lepas tu yang ni pun tak ada lagi. Okey. Setengah. Boleh? Boleh. Okey. Bawah tu salinlah dulu ya. Bawah tu tak ada lagi ni. Bawah tu janganlah bila ada kuasa setengah tu kuasa 2 awak pun pergi potong-potong. Tak boleh. Kita kena expand. So biarkan dia. Okey, biarkan dia. So sekarang ni X kuasa setengah tolak X kuasa setengah. Habis. Allah subhanallah. Tekan merah tak jadi merah pula. Habis. Tinggallah 1. So satu tak payahlah hiraukan dia. So yang tinggal sebenarnya adalah 2/2 X kuasa negatif setengah. 2 X kuasa negatif setengah saya turun ke bawah boleh? Boleh. Lepas tu X kuasa setengah tambah 1 kuasa 2. Kalau nak buat dalam bentuk set pun boleh. 2 set X dalam kurungan set X tambah 1 kuasa 2. Okay, boleh? Maksudnya tak adalah semua benda boleh factorize. Benda yang sama je kita factorize. Okay. Benda tak sama jangan factorize. Macam tu. Sebab nak ajar expand kan lagi pening. Sebab tu saya ajar factorize dulu. Lepas tu kalau nak expand barulah expand. Okay, boleh? Boleh. Okay. Habis masa lah Okay, dah 8:57. Dah habis masa. So sekian, terima kasih. Nanti Ida dengan Huda WhatsApp saya pukul 4 nanti, boleh? Saya fikirkan macam mana cara suruh awak betulkan ni. Macam tu.
Okay, terima kasih semua. Thank you, madam. Thank you, Madam. madam. Thank you, madam. Terima kasih, madam. Terima kasih, madam. Sama. Bila next class face to face ni tu? Kita tengok minggu depan. Kalau ramai yang boleh datang, kita buatlah. Lebih separuh saya buat. Kalau kurang separuh macam ni, yelah kan. Boleh. Saya mengharapkan minggu depan tu lebih separuh lah yang boleh datang. Okay. Okay, madam. Bye. Okay, bye. Bye. Jumpa madam minggu depan. Okay. Thank you, madam. Sama Nukman. Nukman kau senyap je kan? Dah bye-bye baru kau dengar suara. Saling dah. Salin. Okay. Madam, Yang penting assignment faham pukul tau. berapa? Apa dia Anis? Assignment pukul berapa yang dah betulkan? Nak hantar pukul berapa? Bila awak free? Pukul 4? Boleh lah pukul 4 pun tak apa. Kan? Pukul 4 lah petang-petang sikit. Pagi-pagi ni awak banyak kelas lagi. Kat mana? Ada kat tingkap. Kat tempat saya boleh? Nanti Okay. cari-cari. Okay. Apa-apa nanti telefon lah. Terima kasih, madam. Okay, sama. Ya Allah, kau tak nak stop recording ni kenapa?